Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. Jadi jika audio saya jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Baik, tujuan live ini adalah untuk sebagai analisa awal ya keputusan PRN di 6 negeri ya, seperti mana ditunggu-tunggu oleh anda ya. Baik, untuk tujuan live ini saya hendak beri komen sikit sebab sepanjang masa pengiraan undi saya tengok banyak siaran, macam-macam analisa telah dilakukan. Semua analisa tu bermakna, saya tengok di siaran televisyen dan sebagainya. Tetapi sebenarnya saya lihat fokus dia tidak begitu jelas. Sebabnya dalam PRN ini soalan utama yang berlega-lega ya di kepala, di minda semua orang adalah persoalan-persoalan asas ya. Sebelum kita masuk kerusi mana, siapa pegang, dia menang macam mana, adakah kerusi itu kerusi kuat dan sebagainya, itu kita boleh analisa kemudian. Jadi analisa awal soalan tumpuan ya rakyat amat mudah. Nombor 1, berapa negeri menang? Okey, berapa negeri menang? Nombor 2, lepas kita lihat negeri, berapa jumlah kerusi menang. Jadi kita jumlahkan semua negeri, ada 245 kerusi. BNPH menang berapa, jumlah dia, Perikatan menang berapa. Kemudian jumlah ni kita banding dengan jumlah terdahulu. Itu orang nak tahu, mudah. That is the very basic orang nak tahu. Soalan ketiga yang menjadi tumpuan ialah berapa undi popular keseluruhan. Kita tolak negeri, kita ambil jumlah kerusi, kemudian kita lihat jumlah undi yang PN dapat, jumlah undi yang PHBN dapat, dan berapa peratus undi popular. Sebab mengapa ianya penting? Kerana kedua-dua PHBN dan juga Perikatan memang beria-ia hendak gunakan PRN ini sebagai referendum. Jadi untuk menjadikan referendum, kita perlu lihat rakyat cenderung undi siapa. Itulah soalan yang perlu dijawab. Dan keempat yang jadi tumpuan, adakah kerjasama PHBN telah menguntungkan PH dan BN? So inilah 4 soalan yang perlu menjadi tumpuan dalam analisa awal. Baik, sebelum saya masuk ke semua negeri, kita sudah tahu keputusan PRN 6 negeri ini dari sudut pegangan negeri mencapai status quo. Status quo maknanya perikatan kekal dengan 3 negeri, iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu, dan PHBN kekal dengan 3 negeri, spesifiknya PH lah ya, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang ya. Tapi itu bukan cerita penuh, kerana untuk menang negeri dia perlu ada pilihan raya melibatkan banyak kerusi. Jadi kita tidak boleh lari dari perbandingan kerusi. So dari sudut negeri, 3 negeri kekal sama, tapi dari sudut kerusi cerita dia dah ubah. Okey. Pada pilihan raya umum, kalau sebelum PRN ini, BN dan PH pegang 146 kerusi atau 59.6% kerusi, jumlah kerusi. Manakala Perikatan Nasional hanya pegang 90 kerusi atau 36.7%. Jadi PHBN sebelum PRN ini 59%, Perikatan hanya 36%. Tetapi selepas PRN ini dia terus terbalik. BNPH daripada 59% jatuh, dia hanya sekarang pegang 40.4% jumlah kerusi, manakala Perikatan kini pegang 59.6 kerusi. Seperti yang telah saya beri jaminan sebelum ini. Saya telah beri jaminan, tidak kira ramai mana yang keluar mengundi, majoriti pegangan kerusi akan berpihak kepada Perikatan. Jadi dulu BN dan PH pegang 59.6%, dia memang terbalik. Kini Perikatan pegang 59.6% jumlah kerusi. Maknanya BN dengan PH telah hilang banyak kerusi. So majoriti dari sudut pegangan kerusi adalah pada Perikatan Nasional. Dalam erti kata lain, Perikatan Nasional telah menunjukkan peningkatan mendadak dari sudut pilihan rakyat.
Sebab apa? Bila kita cerita referendum, kita jangan lihat negeri, kita perlu lihat jumlah pegangan kerusi, ya. Sebab setiap kerusi, seperti Dewan Rakyat, kita tak kata Dewan Rakyat ada berapa kerusi Selangor, ada berapa orang, tak lihat itu bila kita nak cerita sokongan majoriti terhadap Perdana Menteri sebagai contoh. Kita cuma lihat kerusi, kerana tidak kira dari negeri mana, ia mewakili seluruh negara. Jadi kalau kita nak satu gambaran yang bersempadankan referendum kepada Perdana Menteri ataupun kepada PHBN, kita perlu lihat jumlah kerusi di semua negeri. Jadi majoriti sudah kalih daripada PHBN kepada Perikatan Nasional. So ini adalah sebenarnya satu referendum rakyat, ya, yang mencerminkan secara lebih tepat referendum rakyat menentang gandingan PHBN, okey, atau tidak sehaluan dengan PHBN, ya, yang jelas. Okey. Baik. Sekarang kita masuk negeri. Sebelum kita masuk soal undi popular. Undi popular ni saya akan cerita dalam live lain. Itu adalah analisa lanjut. Sekarang kita masuk dalam setiap negeri. Di Kedah, ya, tumpuan PHBN banyak di Kedah. Serangan fitnah terhadap Sanusi memang cukup luar biasa di Kedah. Saya kira dana pun banyak dibelanja di Kedah. Atas pengakuan Saifuddin Nasution, Kedah dia memang disuruh serang Sanusi dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku, Barisan Nasional dulu pegang 2 kerusi, PH pegang 10 kerusi, Perikatan hanya pegang 21 kerusi di Kedah. Kali ini Pakatan Harapan pupus terus di Kedah. Ya, maknanya ini adalah penolakan besar-besaran Kedah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala Barisan Nasional, dia sebenarnya daripada 2 kerusi, dia dapat 3 kerusi di Kedah. So, nombor 1, gabungan PHBN ditolak rakyat. Nombor 2, PH telah mengecewakan Barisan Nasional di Kedah. Dan keputusannya, daripada jumlah kerusi 12 kerusi, PHBN dulu pegang 12 kerusi, dia jatuh kepada 3 kerusi disebabkan PH terutamanya. Dan Perikatan Nasional daripada 21 kerusi, dia pegang kini 33 kerusi. Jadi rakyat secara terang-terangan, secara jelas memberitahu PM mereka tidak percaya naratif yang dimainkan terhadap Sanusi dan mereka marah disebabkan naratif itu. Okey, itu Kedah. Okey. Di Kelantan, ya, kalau kita lihat dulu, Barisan Nasional pegang 7 kerusi, Pakatan tak pegang 1 kerusi pun. Perikatan pegang 38 kerusi. Pada PRN kali ini, BN daripada 7 kerusi jatuh kepada 2 kerusi. Perikatan pula daripada 38 kerusi naik kepada 43 kerusi. Di Kelantan, Barisan telah mengecewakan Pakatan Harapan kerana gagal membawa undi Melayu. Perikatan menunjukkan peningkatan mendadak. Di Terengganu, Barisan dulu pegang 10 kerusi, Pakatan pegang 0 kerusi, Perikatan pegang 23 kerusi dulu. Ya. Pada PRN kali ini, Barisan pupus terus. Barisan Nasional 0 kerusi, Pakatan Harapan 0 kerusi, Perikatan Nasional 32 kerusi. Sekali lagi, Barisan Nasional telah menghampakan Pakatan Harapan kerana gagal membawa undi Melayu, dan ini adalah referendum rakyat Terengganu menolak gandingan PHBN. Jadi setakat ini saya dah bacakan 3 negeri. Di ketiga-tiga negeri ini, referendum rakyat jelas menolak Perdana Menteri khususnya dan menolak gandingan PHBN. Sekarang kita lihat Selangor. Ini adalah negeri yang menjadi tumpuan. Selangor, sebelum PRN ni, Barisan Nasional pegang 5 kerusi, Pakatan Harapan pegang 41 kerusi atau dan Perikatan hanya pegang 7 kerusi. Selepas PRN, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan daripada 46 kerusi jatuh kepada 34 kerusi. Perikatan Nasional daripada 7 kerusi naik kepada 22 kerusi. Maknanya Perikatan Nasional hanya kurang 7 kerusi untuk menjadi kerajaan. Ini menunjukkan di Selangor ada penolakan besar-besaran terhadap Barisan Nasional dan Pakatan Harapan
dan Perikatan Nasional terlepas nak bentuk kerajaan negeri dengan hanya 7 kerusi. Ya. Dan Negeri Sembilan pula, negeri yang dikira kubu kuat PH dengan BN. Kalau dulu memang tak ada perikatan, memang tak ada parti lain, hanya ada Barisan Nasional 16 kerusi dan Pakatan Harapan 20 kerusi. Jumlahnya 36 kerusi. Kali ini negeri yang dikira kubu kuat PH-BN ni perikatan sudah meresap masuk. Ya, perikatan dapat 5 kerusi dan UMNO dan Pakatan Harapan kedua-duanya telah jatuh daripada 36 kerusi kepada 31 kerusi. Jadi di sini Pakatan Harapan telah menghampakan BN dan BN telah menghampakan Pakatan Harapan. Kedua-duanya telah menghampakan satu sama lain. Dan akhir sekali di Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang ni paling menarik. Negeri ni dianggap kubu kuat DAP. Ini dianggap ibu pejabat DAP lah kira. Ya, dulu Perikatan Nasional hanya ada 1 kerusi. PH dengan BN kalau jumlahkan ada 35 kerusi. Kali ini saudara-saudari, di negeri yang dikira negeri orang kuat Cina, di negeri yang dikira kubu kuat DAP, perikatan naik dari 1 kerusi kepada 11 kerusi. PH-BN jatuh daripada 35 kerusi kepada 29 kerusi. Dan yang jatuh bukannya barisan tetapi PH yang jatuh. PH jatuh daripada 33 kerusi kepada 27 kerusi, sekaligus bermakna PH telah hampakan barisan di Pulau Pinang. Jadi keseluruhannya di 6 negeri ini, nombor 1, gandingan PH dengan BN telah gagal di kesemua negeri. Tapi tak seteruk di Negeri Sembilan, tetapi di hampir semua negeri ianya telah gagal. Nombor 2, ada referendum rakyat yang jelas yang menolak gandingan PH-BN kerana kalau dulu PH-BN pegang 59% kerusi, kini Perikatan pula pegang 59% kerusi. Yang ketiga, di negeri-negeri tertentu nampak jelas referendum ini bukan sekadar menentang PH-BN tetapi menentang Perdana Menteri, khususnya di Kedah. Di Kedah tumpuan diberi oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri dia untuk serang Sanusi. Di negeri itulah Pakatan lenyap terus. Ya. So, ini jelas referendum rakyat menentang gandingan Anwar Zahid dan juga gandingan PH-BN. Ini jelas sejelas-jelas mungkin. Jangan lupa ya, saya dulu meramalkan, saya beritahu untuk Selangor menang, ramai kena keluar mengundi. Saya kata lebih 90% Melayu Islam kena keluar mengundi, baru Selangor boleh menang. Maknanya rampas Selangor. Kalau tak ada 90% atau 85% suka nak menang, kali ini peratus keluar mengundi rendah. Dalam keadaan peratus keluar mengundi rendah, itu pertama ya, dalam keadaan peratus keluar mengundi rendah. Dan nombor 2, dalam keadaan Perikatan Nasional tidak ada duit. Ya. Sudah ada referendum jelas penolakan rakyat terhadap PH-BN dan gandingan Anwar Zahid. Jadi bayangkan apa yang akan berlaku sekiranya peratus keluar mengundi tinggi. Ya. So, ini cukup pahit buat PH dengan BN. Anda boleh tonton balik live saya. Analisa saya mudah dan analisa saya beri jaminan adalah tepat kerana ia berdasarkan angka-angka tepat, angka-angka yang ada di sini. Jadi, sekarang kalau ada ahli-ahli parlimen yang dulu memikirkannya untuk melihat keputusan PRN, tak payah was-was lagi, sudah ada mesej jelas daripada rakyat. Ya, mereka hendak perubahan. Ya, dan saya kira yang di Pertuan Agong akan mendengar keluhan rakyat. Ya, dan satu lagi, PRN ini telah membuktikan dengan ada tsunami telah berlaku. Ini adalah tsunami Melayu Islam. Ini adalah gelombang Melayu Islam. Iaitu dulu PH-BN pegang 59% kerusi, kini Perikatan Nasional pegang 59% kerusi. Ya, ini adalah tsunami yang telah berlaku secara aman. Dan oleh itu, saya kira sudah tiba masanya
kita mengorak langkah melakukan perubahan di peringkat persekutuan. Itu pendapat peribadi saya demi negara. Dan satu lagi, election ini telah buktikan bahawa dalam keadaan tak ada duit, dalam keadaan ramai calon Perikatan Nasional, ramai, terlalu ramai, mereka duduk sana tak boleh nak berkempen, tak ada jentera sebab tak ada duit, ya. Perikatan Nasional telah memberi pukulan hebat kepada PHBN, sekaligus membuktikan naratif PHBN kononnya Perikatan Nasional menang disebabkan duit pada PRU 15 itu adalah naratif palsu. Sehingga kita berjumpa di lain masa untuk analisa selanjutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.